Kempen membeli produk Muslim menjadi tular di laman sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Ia menimbulkan reaksi pelbagai pihak sehingga ada yang melatah dan mengaitkan sebagai isu perkauman. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga memberi komen peribadi yang tidak bersetuju dengan kempen yang cuba dilakukan itu. Kempen itu tidak sesuai kerana boleh membunuh semangat perpaduan dalam konteks Malaysia yang memiliki pelbagai kaum. Ikuti wawancara wartawan Metro Ahad Nur Ashikin Madhain bersama juruvideo Halim Saleh bersama Timbalan Presiden Persatuan Jaringan Bisnes Muslim Malaysia Mubin Muhammad Adam Muhammad Said bagi mengupas isu ini. Saya kira isunya bukan produk Muslim ataupun bukan Muslim. Saya kira apa saja produk yang bagus akan mendapat sambutan. Tak kiralah yang menghasilkannya itu orang Islam ataupun sebaliknya. Dan kalau produk tu tak bagus, maka dia tidak akan mendapat sambutan daripada kedua-dua pihak. Saya bagi contohlah, dalam masyarakat kita seharian, kita selalu pergi kedai mamak. Itu kedai yang diusahakan oleh orang Islam. Yang kita nampak di sana, adakah orang Islam saja? Saya rasa tidak. Kerana ada sesuatu di sana yang diberikan oleh orang yang berniaga tu yang memenuhi keperluan pelanggan, iaitu makanan dan minuman yang sedap, servis yang baik, dan juga fasiliti seperti TV yang besar bila mereka nak tengok bola contohnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ianya tidak tepat untuk kita sebutkan bahawa produk orang Islam tidak dapat menembusi pasaran orang bukan Islam. Saya bagi contoh ya. Kita ada seorang ahli yang buat chip, ya, ahli Mubin, ahli jawatankuasa Mubin, ya, dan dia supply chip tu kepada international companies, ya. Begitu juga kita tengok Upin dan Ipin. Yang ini satu produk yang amat digemari. Netflix pun ambil Upin dan Ipin, ya, sebagai satu produk dipasarkan di peringkat international. Alhamdulillah ada sedikit kesedaran, consciousness untuk memberi keutamaan kepada produk-produk Muslim. Tetapi kami di Mubin merasakan bahawa kalau ianya berlaku, kita mengharapkan ianya bukan sesuatu yang berbentuk seasonal. Kerana telah berlaku beberapa kali wave, ya, ataupun arus, ya, di mana ada kesedaran, lepas tu orang lupa balik, ya. Dia orang pergi balik ke Starbucks, pergi balik ke McDonald's, lepas tu pergi balik ke warung-warung yang jual burger yang diusahakan oleh orang Islam. Kita sebenarnya bagi kami ianya harus menjadi suatu agenda yang tetap untuk kita bukan saja membeli produk Muslim, tapi memperkasakan produk Muslim. Saya rasa ada beza dua tu, ya. Kerana kalau kita memperkasakan produk Muslim dan memperkasakan usahawan-usahawan Muslim, ianya akan memberikan kesan yang lebih jangka masa panjang. Ya, maknanya orang akan membeli produk tu kerana ianya baik dan murah dan bagus dan packagingnya pun amat menarik dan sebagainya. Jadi mereka lebih bergantung kepada kuasa-kuasa yang di luar kawalan manusia biasa. Hanya kerana mereka tidak mempunyai keyakinan dan kemampuan pada diri mereka sendiri. Jadi akhirnya nasihat saya ialah sebagai penasihat pengusaha Muslim, kita kena bersedia semua ini. Kena bersedia bersaing dalam keadaan pasaran yang sungguh sengit. Jadi produk kita kena lebih baik, lebih murah, lebih bernilai tinggi. Pada masa yang sama, kita kena perlengkapkan diri kita dengan kekuatan dalaman, ya.
Ini soalan yang baik kerana ianya tidak fokus kepada pembelian sahaja, ya. Kita kena melihat memperkasakan itu dalam konteks yang syumul, holistik, ya. Ianya bermula dengan mencari ahli perniagaan yang mempunyai kapasiti untuk berjaya. Itu pertama. Keduanya, kita mesti memberikan dia daya saing yang tinggi dengan memberikan latihan yang secukupnya. Ketiganya, kita harus membantu, ya, masyarakat Muslim dan juga di peringkat kerajaan kalau boleh beri mereka ruang untuk memasarkan pasaran produk mereka kepada pasaran yang lebih luas, ya, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa. Dan yang keempatnya, memberikan sokongan dari segi dana dan sokongan dari segi technical partnership jika diperlukan. Ya, ini tentang artificial wall, glass ceiling dan sebagainya. Ini adalah satu perdebatan yang berterusan. Untuk mengatakan bahawa ianya tidak wujud secara total, saya rasa tidak betul. Tapi kita juga kena memikirkan kenapa ianya wujud. Contohnya, amat sukar untuk kita membawa barangan produk Muslim kepada pasar raya contohnya. Tapi pada masa yang sama, kita juga memahami, walaupun kita mungkin tidak setuju, kenapa mereka bertindak demikian. Mungkin kerana branding tak cukup, mungkin kerana tidak ada track record dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga memikirkan bahawa sebagai CSR mereka harus fikirkan, mereka juga harus membina usahawan-usahawan tempatan yang Muslim terutamanya untuk memenuhkan range produk yang mereka ada. Jadi kalau mereka mengambil, kita harus mengambil pendekatan bukan saja berbentuk pendekatan yang hard side, iaitu kita memberikan ultimatum kepada mereka terpaksa ambil produk, tapi kita juga harus mengambil pendekatan yang berbentuk edukatif.